Video kali ini adalah berkaitan dengan jenis-jenis signal yang basic untuk continuous time dan juga untuk discrete time. So kita akan belajar berkaitan dengan jenis-jenis signal untuk continuous time dan juga jenis-jenis signal untuk discrete time. Dia ada banyak signal, so untuk video kali ini saya hanya tunjuk basic sahajalah. Yang basic punya signal yang akan kita guna pakai untuk cost signals and system. So kita go through satu-satu. Signal yang pertama ialah, nama dia ialah impulse signal. Impulse signal. Impulse signal ni dia punya grafiknya, secara grafiknya seperti yang tertera di skrin sekarang ni lah. Dia impulse signal ini mempunyai infinity punya magnitude. Okay, magnitude dia infinity. Infinity maksudnya nilai dia infinity, nilai magnitude, dan mempunyai zero duration. Zero duration ni bermaksud time dia zero. Di zero ini sahaja time dia. Zero duration. Okay, bermaksud pada T sama dengan kosong sahaja. Pada T sama dengan 1, 2, 3 tidak ada signal yang berlaku untuk impulse signal ini. Sebab itu kalau kita tengok di graf ini, dia hanya ada pada T sama dengan kosong dan ada satu batang signal. Dia nampak macam discrete signal, tetapi ini adalah actually continuous time punya signal. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok di sini. T bermaksud continuous time punya signal. So secara generalnya dia mempunyai nilai magnitude yang infinite. Maksudnya berapa nilai pun boleh, 1, 2, 3 dan sampai infinite lah. Tetapi kena make sure duration dia hanya kosong. Dia hanya berlaku pada T sama dengan kosong sahaja. So secara matematiknya bolehlah kita katakan dia punya rumus beginilah. Dia ini kita panggil delta sebab impulse signal ni kadang-kadang kita panggil dia delta signal. Delta signal. So kadang-kadang jangan terkejutlah bila orang panggil impulse signal, tapi ada juga orang lain dia akan panggil delta signal. So rumus dia ada delta lah di sini. Okay. So delta T ini, apa yang kita faham kalau tengok secara matematik ini, dia nak bagi tahu delta T ini nilai dia boleh pergi sampai infinity. Nilai ni nilai apa? Nilai magnitude. Magnitude ni bermaksud tinggi atau rendah sesuatu signal itu. Dan hanya berlaku pada T sama dengan kosong. Inilah T sama dengan kosong. Pada T sama dengan kosong. Dan nilai dia bernilai kosong. Nilai apa? Nilai magnitude bagi signal ini, nilai dia kosong bila T tak sama dengan 0. T tak sama dengan 0 bermaksud 1, 2, 3. Kalau ke belakang, negatif 1, negatif 2, negatif 3. So tidak ada signal. Magnitude dia kosong. Magnitude dia kosong. Contoh kalau kat sini negatif 1, negatif 2 tidak ada. Dia punya magnitude sampai kat sini saja kosong. Negatif 2 apa kosong. So kalau kita letak 1, 2, 3. Okay, contoh 1, 2, 3. So nilai dia sini kosong. Kosong, kosong. Dia hanya berlaku pada T sama dengan 0. Di mana? Di tengah-tengah. Ini yang bermaksud tadi dia berlaku pada zero duration. Dia hanya berlaku pada tempat 0. Ada satu lagi impulse signal yang kita namakan dia unit impulse. Ada perkataan unit di sini. Yang ini impulse signal yang biasa, tetapi yang ini kita panggil dia unit impulse. Unit impulse ini dia ada magnitude, tetapi magnitude dia satu saja. Kalau kita tengok secara matematik, secara equationnya, delta T dia berlaku nilai dia satu. Nilai apa? Nilai magnitude satu dan berlaku pada T sama dengan 0 sahaja.
dan nilai dia ini kosong berlaku pada any time yang selain 0. Any time yang selain 0. Dia T, kalau T itu tidak sama dengan 0, iaitu T sama dengan 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, dia bernilai kosong. So yang penting sekali ialah nilai yang bila dia berlaku T sama dengan kosong lah. So kosong di sini, maka nilai dia ialah 1. Kalau kita tanda di sini, sini bernilai 1. So kat tempat-tempat lain tak ada. Okay, so kalau kita lukis signal ini dia begini. Dia akan jadi 1. Kalau kita garis arrow di sini 1, dan nilai di sini ialah 1. Dia tidak ada. Tidak ada macam ni. Sebab ini T sama dengan 1, T sama dengan 2. Tidak ada. Kalau kat sini pun tidak ada. Negatif 1, no. Tidak ada. Sebab dia punya condition T sama dengan 0 sahaja dan nilai dia 1. Untuk case unit impulse. Okay. Dan ada juga signal yang sama dekat discrete time. Nama dia impulse signal juga, tetapi saya spesifikkan terus. Yang ni unit impulse untuk discrete time. Unit impulse untuk discrete time kita panggil dia unit impulse sequence. Okay, sama saja boleh juga nak panggil unit impulse signal pun tidak ada masalah, tetapi banyak buku dan web dan sebagainya dipanggil unit impulse ni unit impulse sequence. Okay, sama juga macam tadi, dia ada rumus dia ataupun mathematical expression dia. Dia kata cuma beza dia discrete time ini dia n. Okay, kalau impulse signal tadi t. So untuk discrete time, delta dia di sini dalam bentuk n. N ialah integer. Integer apa n ni? Delta n adalah magnitude. Okay, magnitude. N ini ialah dia punya sequence dia. Ataupun dia punya sampel yang keberapa. Kalau kita nak samakan dengan continuous time, N ni bolehlah juga sama dengan T. Cuma sebab dia ini ialah discrete, ini ialah continuous punya signal. So sebabkan kita sedang bercakap pasal discrete, maka kita bercakap pasal N. Okay. So rumus ni kata pada N kosong. Okay, pada N kosong, iaitu sini N ni 1, sini 2, sini 3, N kosong, sini N kosong, nilai dia ialah 1. Nilai apa? Nilai magnitude dia. Okay, so nilai magnitude dia sama dengan 1. So kalau untuk discrete kita ada bulat beginilah. Kalau untuk impulse dia adalah arrow. Okay, arrow. So kalau untuk discrete time kita bulatkan, nilai dia berapa? 1. Sebab itulah sini dia tulis 1. Dan nilai dia kosong pada NN selain kosong. NN selain kosong. So sini lah, kalau kita nak lukis juga N pada nilai yang lain, signal untuk pada nilai lain, maka kita akan bulatkan di sini. Kosong, kosong, kosong. Kalau kita nak letak belakang pula, negatif 1, negatif 2 dan sebagainya sampai belakang, maka nilai dia kosong. Kosong, kosong. Kenapa kosong? Sebab dia dah bagi tahu di sini. Pada N selain pada kosong, nilai dia ialah kosong. So, ini adalah untuk impulse signal bagi continuous time dan juga discrete time. Signal yang kedua adalah bernama step signal. Step signal. Juga ada untuk continuous time dan juga ada untuk discrete time. So, kita tengok untuk yang continuous time dahulu. So, step signal untuk continuous time, of course, dia mesti expression dia dalam bentuk T. Okay. So, ini step signal yang original punya rumus, di mana dia punya bentuk begini lah. Dia bentuk macam, kita katakan dia macam bentuk pulse ataupun dia bentuk macam separuh kotak begini. So, mathematical expression dia kata, kalau kita tengok di sini, pada T sama dengan 0 dan seterusnya. Min di sini ialah T sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai ke seterusnya, nilai dia mesti A.
Okay, nilai dia mesti A. So, start pada kosong, dapat kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. So, sini T ya. Ini T, start pada kosong, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nilai dia ialah A. So, sebab itulah nilai dia constant saja. A lah sampai ke T yang berapa sekalipun. Boleh kata infinity ataupun boleh juga kata sampai kat berapa yang kita nak lah. Okay. So, ini condition dia. Dan condition yang kedua kata, pada T selain pada kosong dan ke bawah. T selain daripada kosong dan ke bawah. Bermaksudnya T ini kita tak boleh start dengan kosong sebab dia tidak ada sama dengan di sini. Dia hanya ada bawah kosong. So bermaksud dia akan start dengan -1, -2, -3 dan seterusnya. Kalau saya tulis ni secara terbalik, maka boleh saya katakan T sama dengan -1, -2, -3 dan seterusnya. Maksudnya dia ke kiri. Nilai dia ialah kosong. Pada T ke belakang dan seterusnya sampai hujung, nilai dia kosong. So, kalau kita tengok di sini, kosong di tengah ini, selain kosong, di bawah kosong. Rumus kata T di bawah kosong. Bermaksud -1, -2, -3, nilai dia kosong. Sebab itulah kita tanda dia garis kosong saja di sini. Kosong saja di sini. Sebab itulah bila kita ikut expression ini, maka kita dapatlah selain kosong, di belakang dia rapat je. Magnitude dia adalah kosong. Lepas pada start daripada kosong dan seterusnya T, maka nilai dia A sampai ke sudah. Macam expression ataupun rumus ini kata. Okay. Dan step signal ini juga ada contoh yang selalu kita guna dalam signal and system yang bernama unit step. Ni step signal yang biasa, ini special sikit dia panggil unit step. Seperti mana signal impas tadi, unit bermaksud nilai magnitude dia ialah 1. Seperti mana yang saya tunjukkan untuk mathematical punya expression di sini, dia bagi tahu nilai dia 1. Okay. Nilai 1 ini, nilai dia 1 pada T start dengan kosong, T start dengan kosong dan seterusnya ke arah kanan. Start pada kosong, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebab itulah di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nilai dia, magnitude dia, nilai ataupun magnitude dia itu tadi 1 saja. Okey, seperti mana mathematical expression ini bagi tahu. Dan nilai selain T ke bawah, T dari bawah kepada kosong, iaitu T bawah pada kosong, T sama dengan -1, -2, -3 dan seterusnya. So, kosong, -1, -2 dan seterusnya, nilai dia ialah kosong. Nilai dia ialah kosong. So, bila nilai kosong, kita garis saja kosong. Garis kosong. Nilai yang start daripada kosong sampai ke seterusnya, positif punya nilai, maka dia adalah 1. Okay. Dan unit step ini tadi ada juga untuk discrete time signal. Beza dia continuous time kita garis. Tetapi untuk discrete time kita pacak-pacak dan bulatkan dia sahaja. So dalam kes ini, sebabkan dia adalah discrete time, maka dia adalah N. Dan unit step dia punya expression, dia bagi tahu di sini, nilai dia ataupun magnitude bernilai 1 pada bila? Pada N. Start pada kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya adalah 1. So N ni di mana? N ini adalah paksi X. Okay. Paksi Y ialah nilai. Sama juga untuk continuous time.
Kalau paksi Y adalah nilai, T ialah paksi X axis. Okay. So dalam case discrete time signal ini, so start pada N 0, 1, 2, 3. Ini nilai ada 1. So kita tak boleh garis sebab dia adalah discrete time signal. Discrete time dia pacak-pacak. Okay, so dia kita tanda 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan pada N kurang daripada 0, bermaksud N kurang pada 0 ke belakang. N negatif 1, N negatif 2, N negatif nilai. Nilai dia berapa? 0. So kalau kita nak lukis di sini, kita just titik saja. Titik, titik, titik. So kat sini kita boleh nampak lah. Sebenarnya continuous time dan discrete time sama saja signal dia. Beza dia lah satu garis, satu jenis pacak-pacak begini. So ini contoh untuk step signal. Signal yang ketiga ialah bernama ramp signal. Ramp signal juga ada untuk continuous time dan juga ada untuk discrete time. So kita tengok untuk continuous time dulu. Continuous time means T. T ini bermaksud continuous time. N bermaksud untuk discrete time. Okay. Berbeza, cuma beza untuk continuous time dengan discrete time ialah continuous time secara garis dia punya signal, discrete time secara dot 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 dan ada batang lah. So kita go through untuk continuous time dahulu. Ramp signal ini rumus dia dan ini secara graphical dia. So kalau kita tengok secara rumus ni ataupun secara graphical, kita dapati ramp signal ni actually adalah signal yang garis lurus start pada 0, lurus sahaja. Start pada 0 dan lurus sahaja. Dan kalau kita tengok di sini, tidak ada di sini, no, tidak ada. Hanya start pada 0 dan ke atas sahaja. Okay. Kalau kita tengok memang kat sini T dia hanya ada T start daripada 0 dan menuju ke kanan je lah. Dan tidak ada nilai yang di bawah pada 0 ataupun negatif. Okay. Kalau kita tengok rumus di sini sama di sini, xt pada t lebih pada 0 dan sama dengan 0. Pada sama dengan 0 dan lebih pada 0 bermaksud t 0, 1, 2 dan seterusnya lah. So daripada sini 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka dia ada nilai. Nilai apa? Magnitude dia AT. So dia ada special sikit, dia ada nilai A, dia bergantung pada nilai A. So A ni apa? Saya akan terangkan. Kemudian pada T kurang daripada 0, nilai dia 0. So pada T kurang daripada 0, kurang pada 0 maksudnya belah kiri iaitu negatif. T kurang daripada 0 bermaksud T sama dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan sebagainya. Nilai dia, nilai bagi magnitude itu tidak ada. Hanya bernilai 0 sahaja. Okay. So kita, okay, kita tengok apa maksud nilai A itu tadi. So nilai A itu tadi, dia nak bagi tahu di sini bahawa A itu magnitude dia apa-apa nombor pun boleh. Kalau kita decide A ini ialah 2. So maka AT, sebab rumus kita tadi AT, di sini AT kita ambil, maka dia akan jadi A itu ialah 2 darab T. Maka rumus dia punya hasil bawah dia akan jadi 2T. Kalau A itu 3, maka AT sama dengan 3, masukkan A itu sebagai 3T. Dia akan jadi 3T. So saya try ambil A sama dengan 2 ini dahulu, apa jadi? So saya nak tunjuk di sini. Okay, katalah A sama dengan 2. Maksudnya A kita di sini ialah A ini ialah 2 nilai dia. So bila naik atas 2A, 2A bermaksud A dah nilai 2, 2A bermaksud 2 darab 2. Maka kat sini actually akan jadi sini 2, sini 4. Okay, so bila sini 2, pada T sama dengan 1, nilai dia ialah 2. Pada T sama dengan 2, nilai dia ialah 4. Okay.
Dan RAM signal ini juga ada juga spesifik yang selalu kita guna dalam signal and system yang bernama unit RAM. Sama macam tadi, apa-apa yang unit, dia punya magnitude dia adalah 1. Okay. Dalam kes ini 1 tu sebenarnya adalah untuk A itu tadi. So bermaksud untuk unit RAM, nilai A dia ialah 1. So kalau A sama dengan 1, ikut rumus tadi, AT, kita masukkan 1 di A, maka kita hanya akan ada 1 T ataupun kita tulis dia T sahaja. So based on kat sini kalau kita tengok pada T start daripada 0 dan seterusnya. T0, 1, 2, 3 dan seterusnya ada nilai iaitu 1T actually di sini. 1T. So kita tak tulis 1 ni sebab selalunya benda yang 1 kita tak tulis kan. Tapi saya tulis juga kat sini 1T. So bermaksud A kita itu tadi dah bernilai 1. Kalau 2A bermaksud 2. Kenapa? Yalah A sama dengan 1. 2A kita masukkan 2A adalah 1, maka dia akan jadi 2. So sebab itulah pada A sama dengan 1, T dia actually 1. Pada T sama dengan 2, nilai dia ialah, magnitude dia ialah 2. Untuk 0 ke bawah iaitu negatif 1, negatif 2, tidak ada signal di sini sebab condition dia dah bagi tahu di sini. Pada T 0 ke bawah iaitu negatif 1, negatif 2, nilai dia 0. Untuk discrete time pun kita ada RAM signal, yang ini case ini RAM signal lah. Okay, RAM signal pun sama je macam T, cuma beza dia ialah batang-batang lah. Pada N lebih besar, pada sama dengan 0 dah lebih besar, iaitu sini N 0, 1, 2, 3 dan 4, 5. Depan dia ni adalah 1 lah. So kalau kita tengok sini memang unit RAM. Okay, unit RAM untuk discrete time. Sebab dia ada 1 di sini, maka dia akan, bila dia 1, dia akan start sini dan seterusnya lah nilai magnetik. Dia sama saja macam continuous time. Beza dia adalah jenis pacak-pacak dan ada bulat di sini. So ini adalah untuk RAM signal. Signal yang keempat, nama dia ialah real exponential signal. Exponential signal. Okay, dalam kes ini exponential ni bermaksud E kuasa berapa lah. So, sama juga untuk discrete time pun kita ada exponential iaitu E lah. Jenis signal E. So kalau kita tengok untuk continuous time iaitu T, dia punya rumus ni XT iaitu T. Ini rumus dia. Dia ada eksponen. Eksponen, bila kita bercakap pasal eksponen mesti ada kuasa. Okay? Dia ada kuasa. So T dia duduk di mana? T dia duduk di kuasa itu. Di dekat dengan kuasa. So real, perkataan real di sini apa bermaksud? Real ini bermaksud real numbers. Ada dua, satu real numbers, satu ada imaginary. Ada juga signal yang exponential dia ada imaginary. Means di bahagian BT ini maybe ada JT dan sebagainya. J. Dia ada imaginary. Okay. Imaginary bermaksud dia akan include A tambah JT. Begitulah. So B dia ada A tambah JT. So itu untuk case exponential signal yang ada imaginary. So untuk yang saya nak tunjuk ini, dia adalah real exponential, bermaksud tidak ada imaginary, tidak ada J. Okay, sama untuk discrete time pun sama, saya tunjukkan untuk real exponential. So dalam case ini rumus dia. A, E, B, T. A adalah real number. Real number ni maksud 1, 2, 3. Dia tidak ada J lah. Dan B pun ialah real number. B pun adalah real number. A adalah real number, B juga ialah real number, iaitu 1, 2, 3. Point pun dikira real number lah. 1.5 ke 2.0, 2.1 juga adalah real number. Yang dikatakan bukan real ialah ada J. Contoh 2 tambah JT. 2
tambah 2J dalam kurungan T. So ini B dah. B tidak real begini. Okay. So dalam kes ini saya nak tunjuk yang real sajalah. Right. So rumus untuk exponential, untuk graf ni, kalau kita nak secara graphically, dia ada kaitan. B ini ada kaitan bila dia positif dan bila dia negatif akan efek bentuk graf itu. Kalau dia B ini positif, maka bentuk dia akan secara menaik. Bila menaik dalam English kita panggil growing exponential. Dan bila B kita negatif, bila kita B dia negatif, maka dia akan efek graf itu. Graf itu akan menjadi semakin menurun. Atau dalam English kita panggil decaying, semakin melemah. So A ini pula adalah hanya untuk nak tengok tempat dia intersect dengan T sama dengan kosong. Pada T sama dengan kosong, dia akan cross. Bila dia growing exponential, bermaksud B dia positif, tetapi dia menaiklah kan. So, dia akan cross. So, contoh saya letak sini 2E 2T. So bermaksud sini tengah positif, A dia pun positif. Bermaksud 2 di sini, maka cross A ini dia tengah cross pada nilai 2. So dia positif. Positif bermaksud dia menaik secara menaiklah growing. Okay. Kalau lah kita 2E negatif 2T. So bila dia B dia negatif, maka graf dia akan jadi begini. Menurun, decaying. So nilai dia 2. So, bila nilai dia 2, kat sini ada 2 lah. Okay. So, bila negatif, apa jadi kalau A negatif? So, A negatif saya akan tunjuk video lepas-lepas ni lah. Kita ada kaitan dengan benda lain pula. So, saya tak terangkan di sini. So, saya nak terangkan bentuk di sini. Saya nak tunjuk bentuk macam mana real exponential itu dan apa yang berlaku bila B itu positif dan bila B itu negatif. Sama juga dekat real exponential untuk discrete time. Discrete time kita tak panggil dia, boleh kita nak panggil signal, tapi selalunya kita panggil dia sequence. Dia ada juga growing dengan decaying, tapi selalunya orang panggil dia untuk decaying kita panggil dia decreasing, semakin menurun. Tetapi kalau untuk menaik kita jarang panggil dia growing, kita panggil dia increasing. Tetapi tidak ada masalah kalau kamu nak panggil dia decaying juga, nak panggil dia growing, tidak ada masalah. Janji kita tahu bentuk dia semakin menurun dan bentuk dia semakin menaik. Beza dia dengan continuous time adalah rumus dia. Rumus kalau untuk continuous time, rumus dia begini, AEBT. Tetapi kalau untuk sequence atau untuk discrete time, kita ada rumus secara begini. Maksudnya pada N lebih besar sama dengan kosong dan lebih besar pada kosong, iaitu N, 0, 1, 2 dan seterusnya. Bermaksud N start pada sini ya. Ada kosong dan seterusnya. Dia ada rumus yang dipanggil A kuasa N. A kuasa N. Tetapi untuk N dan ke belakang, iaitu N negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, iaitu ke kiri lah. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Semakin ke kiri, tidak ada langsung signal. Sebab tu kalau kita tengok di sini, belah kiri ini tidak ada signal. Negatif 1, negatif 2, tidak ada signal. Tidak ada batang-batang. Sama juga yang belah kanan ini, semakin negatif, negatif 1, negatif 2, tidak ada signal. Sebab ini rumus dia. Rumus dia kata N start pada 0 dan seterusnya ada signal. Signal dia apa? Ini rumus dia, A kuasa N. Tetapi kalau signal start pada N kosong dan ke belakang, bukan kosong dan belakang, bawah kosong. Sebab kosong ada signal, di kosong ada signal. Tetapi start pada negatif 1, tidak ada signal, nilai dia kosong. Dia tak sama real exponential untuk discrete time dengan continuous time tak sama. Kalau kita tengok dekat continuous time, dekat T kurang daripada kosong ada nilai. Nampak? Ini nilai dah. Ini T kurang pada kosong. T lebih besar pada kosong dan seterusnya ada juga signal. Sama juga sini T sama dengan kosong, 1, 2, 3 ada signal, ada naik, ada garisan. T ke belakang, negatif 1, negatif 2, ada garisan. Sebab itulah function dia atau matematik dia hanya AEBT. Tetapi untuk real exponential dia ada syarat sikit. Di mana kalau N ke kanan ada signal, N ke kiri tidak ada signal.
Dan ada pula syarat lagi. Kalau bila masa dia nak decreasing, bila masa dia nak increasing. Bila dia decreasing, bila ada A dia ini kosong lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada kosong. Kalau kita tengok sini, lebih kecil pada 1 bermaksud 0.99 sehingga 0.1 0.01. Okay. Kalau kita nak buat 2 digit punya decimal lah kan. So 0.01 sehingga 0.9 confirm dia akan decreasing. Confirm dia akan decreasing ke bawah. Tetapi kalau A dia itu nilai lebih besar pada 1. Lebih besar pada 1 bermaksud bukan 1 start dengan 1, dia akan start dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Bila dia 2, 3, 4 dan seterusnya, boleh jadi 2.5 pun boleh, nak jadi 2.1 pun boleh sebab dia masih real number, maka confirm dia akan increasing. Dia akan increasing. So macam mana kita nak cuba? Mari kita cuba kat sini. Contoh kita ambil yang decreasing dahulu. Decreasing kata 0A1. So daripada 0A1 ni kita dah tengok 0.01 atau 0.09 lah. Dalam kes ni saya ambil nilai 0.5. A sebagai 0.5. So 0.5 kurang daripada 1 dan juga lebih besar daripada 0. Okay, so saya dah ambil A sama dengan 0.5. Kita ada rumus iaitu A kuasa N. So bila A kuasa N, saya ambil A sebagai 0.5, dia akan jadi 0.5N. Okay. So bila 0.5N kita dah settle di situ. N pula kita nak check. N ialah paksi X. N ialah paksi X di sini. So N ini saya cuba nak ambil N. Kita try kita ambil N. Sebab N kat sini dia dah bagi tahu N lebih besar pada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bermaksud dia mengambil kira nilai 0. So maka kita akan ada 0.50, 0.51, 0.52. Tak ada masalah. So 0.5 kuasa 0 jadi berapa? 0.5 kuasa 0 akan dapat nilai dia 1. 0.5 kuasa 1, 0.5. 0.5 kuasa 2 akan jadi 0.25. Nampak nilai dia semakin decreasing. Sebab itulah dikatakan jika nilai ini A ini kurang daripada 1 dan lebih besar daripada 0, confirm dia akan decreasing. Based on kita dah buktikan nilai di sini. Dia akan decreasing. So kalau kita cuba nak tengok yang increasing pula. Kita cuba tengok yang increasing. Okay, increasing kata A mesti lebih besar daripada 1. So bermaksud A ini boleh nilai dia 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Okay. So contoh saya ambil A sebagai 2. A sebagai 2, kita ada rumus A kuasa N, maka A ialah 2 dan N. So N dia kata N bila ada signal ialah N lebih besar daripada 0. Bermaksud N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. So bolehlah saya katakan di sini 2N ini kita boleh ambil sebagai 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. So 2 kuasa 0, 1, 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3, 6. So dia semakin bertambah dia punya N, dia semakin increasing. Okay, betul lah yang dikatakan bila A ini lebih pada besar 1, lebih besar pada 1, maka dia akan semakin increasing, semakin growing. So ini adalah contoh untuk signal yang bernama real exponential. So signal yang terakhir untuk saya tunjukkan sebagai basic untuk kita kegunaan signal and system yang selalunya digunakan. Signal ini bernama sinusoidal. Dan ada untuk continuous time, juga ada untuk discrete time, sinusoidal. Bila kita bercakap pasal sinusoidal, kita tidak dapat lari daripada dia ada dua pecahan sinusoidal ini. Satu ialah cos, satu ialah sin ataupun sin.
So, bila kita kata cos ataupun sin, maka kita akan ada dua jenis signal. Satu cosinusoidal signal. Satu lagi sinusoidal signal. So, yang ini untuk cos. Bila kita masukkan rumus, dia ada cos. Yang ini untuk sin. Okay. Beza dia boleh tengok seperti dalam gambar rajah ni lah. Dia ada beza, ada sikit lah. Okay. So, saya tunjuk untuk cos dahulu. So, untuk cos, bila kita tengok ini rumus dia. XT A cos omega not T tambah sigma di sinilah. Kalau kita tengok di sini, dia ada rumus dia. So, omega ini bermaksud 2 pi FO. Rumus untuk omega ini, omega not ini, dia ada rumus kecil dia 2 pi FO. FO ini adalah frekuensi. Bila frekuensi F, frekuensi sama dengan 1/T. So, bila 1/T ini saya ganti, dia akan jadi 2 pi per T. 2 pi FO. F ini adalah 1/T. Maka dia akan jadi 2 pi per T. Okay. Alright. So, ini rumus lah. Rumus untuk cos. Dan sama saja untuk sin pun sama. Untuk sin pun sama. Okay. So, beza dia di sini ialah hanya untuk cos. Yang ni untuk cos, yang ni untuk sin. Rumus belakang sama. Omega not T plus dengan sigma. Okay. T ini adalah period. Time period. Okay. Time period ni bermaksudnya time lah. Kalau kita tengok sini, lengkap satu cycle, kita akan panggil dia 1T lah. Time. So, ada rumus, secara grafikalnya, cosine ni ada efek bentuk dia. Bentuk dia efek oleh sigma di belakang ini. Sigma ini kalau dia 0, maka dia akan start dekat tengah-tengah ni macam half. Dia akan start di sini secara half. Kalau nilai dia positif, maka dia akan start terlambat sedikit. Terlambat sedikit kalau kita tengok di sini. Dia rumus dia nampak begini. Dia terlambat sedikit. Kalau dia negatif, dia terlebih sedikit. Terlebih pada ini. Okay. So, bila kita masukkan dalam rumus, kan rumus ini belakang dia ada omega T plus sigma. Okay. So, bila dia kosong, maka dia akan jadi omega T plus kosong. Maka tidak ada. Belakang tidak ada. Kalau dia positif, maka dia akan positif. Apa saya nak cerita di sini ialah, boleh saya nak tunjukkan di sini. Saya nak tunjukkan rumus ini. Saya padam di sini, saya padam sekejap. Okey, ini maksud dia. Kalau dia kosong, omega T plus kosong, maka dia akan jadi omega not T saja. Cos ni masih ada lah. Yang ni saya hanya ambil bahagian belakang saja. Kalau dia positif, omega not positif. Nilai apa-apalah. So, ini dipanggil positif. Sebab dia ada positif di sini. Kalau omega not negatif sigma, maka ini negatif. Bila negatif, signal dia begini. Bila dia positif, signal dia begini. Bila dia kosong, signal dia seperti di atas. Untuk sinusoidal pun sama, cuma beza dia hanya ada sin sahaja. Dia hanya ada sin sahaja di sini. Rumus sama. Okay. So, kita tengok untuk sinusoidal untuk discrete time pula, dia lebih kurang sama saja, cuma beza dia ada garis-garis lah, batang-batang ginilah. Dan dia punya rumus pun kalau tengok hampir sama. Dia ada A cos, dia ada A sin. So, rumus general dia seperti yang tertera dekat sini, yang saya bulatkan di sini. Dia ada A cos omega not. Sama juga, dia ada plus. Kalau kita tengok sini, dia ada plus theta di belakang. Macam continuous time. Beza, dia sebenarnya sama je. Omega pun 2 pi F juga actually. Okay. So, tapi beza dia ada range sikit daripada infinity ke negative infinity. Ini bermaksud untuk N. N ni sampai infinity dan juga negative infinity. Dia boleh cover sampai belakang dan sampai kanan boleh, kiri pun boleh.
So beza dia kalau A cos, untuk cos, ini contoh cos dia akan start pada tengah. Kalau dia sin, dia akan start dengan bawah. Begitu. Okay. So ini adalah contoh untuk sinusoidal punya signal untuk discrete time dan juga continuous time.